Nombor 5. Himamushi Nyudo. Seperti kita di tanah Melayu, pada zaman dahulu orang Jepun menggunakan lampu minyak tanah jika bekerja pada waktu malam. Malangnya bagi mereka yang menyara hidup dengan bekerja pada waktu malam, terutamanya yang menggunakan minyak ikan, iaitu kegemaran kepada tikus dan lipas. Perosak ini akan datang dan meminum minyak ikan jika ianya tidak dijaga. Ini akan memaksa pekerja itu banyak membuang masa dengan menghalau tikus dan lipas tersebut. Kadangkala walaupun apabila minyak ikan itu banyak kehabisan, ianya bukanlah disebabkan oleh tikus dan lipas, tetapi mereka percaya bahawa minyak tersebut telah dimakan oleh hantu yang dipanggil Himamushi Nyudo. Dikatakan bahawa seseorang yang suka membuang masa lapangnya ketika hidup akan menjadi Himamushi Nyudo. Ini bermaksud si penjilat minyak dan akan mengganggu pekerja-pekerja yang menggunakan minyak ikan. Di sebalik kepercayaan tahyul ini, Himamushi Nyudo sebenarnya sering dikaitkan dengan penjelmaan lipas dan menggunakan lipas itu sendiri sebagai simbol kepada hantu penjilat minyak ikan ini. Nombor 4. Yanari. Pada zaman kini, Yanari bermaksud gegaran atau goncangan rumah, terutamanya ketika berlaku gempa bumi. Tetapi pada zaman kuno dahulu, apa sahaja bunyi yang aneh datang dari rumah di Jepun, ianya dipercayai adalah disebabkan oleh hantu yang dipanggil Yanari. Menurut kepercayaan Jepun dahulu, dikatakan hantu tersebut akan datang dan mengganggu, di mana hantu ini akan menggoncang dan mengetuk pada dinding rumah. Mereka ini tidak akan merasa jika berlaku gempa bumi yang skala yang rendah, tetapi akan menggegarkan rumah. Apabila ianya berlaku, rumah yang bergegar tanpa sebarang sebab, mereka berfikir ini adalah disebabkan hantu Yanari yang melakukannya. Biarpun ketika era kini, rumah mereka tetap akan mengeluarkan bunyi yang bising pada waktu malam kerana penurunan suhu menyebabkan bahan-bahan asas rumah akan membengkok. Apalagi ketika zaman kuno dahulu, di mana rumah-rumah mereka diperbuat daripada bahan seperti buluh, kayu dan juga daun kelapa. Nombor 3. Tomino. Terdapat satu cerita dongeng Jepun berkaitan sebuah sajak bertajuk Neraka Tomino. Ia menceritakan tentang Tomino yang dikatakan mati dan telah jatuh ke neraka. Menurut kisah masyarakat Jepun dahulu, sajak ini hanya boleh dibaca dalam hati dan dikatakan bahawa siapa yang membacanya dengan kuat, dikatakan dia akan dibunuh oleh hantu Tomino. Sajak ini pada asalnya ditulis oleh Yamato Inuhiko dalam sebuah buku berjudul The Heart is Like a Rolling Stone. Tidak diketahui bagaimana khabar angin mengenai sajak ini bermula, namun terdapat amaran yang ditulis bersama-sama sajak ini. Dahulu pernah dikabarkan seorang lelaki menelefon rancangan radio dan membaca sajak ini dengan kuat. Selepas separuh sajak ini dibaca, tiba-tiba dia merasa sesuatu yang mencurigakan. Di samping itu juga, lelaki itu mengatakan semasa membaca sajak ini, dia merasakan kesihatannya menjadi semakin teruk. Selepas itu, dia terus berhenti membaca sajak tersebut. Setelah 2 hari kemudian, lelaki itu dilaporkan telah mencederakan dirinya sendiri sehingga menerima 7 jahitan. Sehingga hari ini, tiada siapa yang dapat mengesahkan sejauh mana kebenaran sajak itu benar-benar berhantu. What do you want? Nombor 2. Satoru-kun. Satoru-kun merupakan roh jahat yang menyerupai kanak-kanak lelaki, di mana menurut kisah rakyat Jepun dahulu dikatakan hantu ini tahu tentang segala benda dan dia juga boleh menjawab apa-apa sahaja soalan, termasuk mengenai masa lalu dan juga masa depan seseorang. Berikut adalah langkah-langkah yang dikatakan untuk menyeru Satoru-kun. Untuk menanyakan soalan, anda perlukan duit shilling, telefon bimbit dan telefon awam. Masukkan duit shilling ke dalam telefon awam dan membuat panggilan ke nombor telefon bimbit anda. Semasa ianya berdering, anda mesti menjawab telefon bimbit anda dan berkata, Satoru, kite kudasai. Satoru, tada anata no kao mite de kudasai. Satoru, nanika kotae ga areba denwa shita kudasai. Selepas itu, tutup telefon awam dan matikan telefon bimbit anda. Dikatakan Satoru-kun akan menelefon anda dalam masa 24 jam. Pada mulanya dia akan memberitahu di mana dia berada dan makin lama kedudukannya akan makin dekat dengan anda. Kemudian dia akan berkata,
Tetapi janganlah menelefon jika tiada soalan untuk ditanya dan jangan cuba untuk melihat serta rukun. Pastikan soalan juga ditanya dengan cepat atau dia akan menyeret anda ke neraka. Nombor 1. Nuri Onna. Di dalam cerita rakyat Jepun, Nuri Onna adalah yokai yang menyerupai makhluk campuran dengan kepala seorang wanita dan tubuhnya seperti ular. Menurut kisah legenda, hantu ini digambarkan memiliki panjang sekitar 300 meter dan memiliki mata seperti ular, cakar panjang, bertaring dan mempunyai rambut yang panjang. Dikatakan juga Nuri Onna biasanya pernah terlihat di pantai-pantai di Jepun yang sedang mencuci rambutnya. Tujuan kemunculan Nuri Onna ini tidak diketahui. Dalam beberapa cerita dikatakan dia adalah makhluk atau hantu yang mengerikan yang cukup kuat untuk menghancurkan batu atau pokok dengan melibas ekornya. Dikatakan juga Nuri Onna membawa sesuatu seperti bungkusan bayi yang digunakan untuk memerangkap korbannya. Jika seseorang itu bermaksud baik dan menawarkan untuk menggendong bayi baginya, Nuri Onna akan membiarkan mereka hidup. Jika mereka cuba untuk membuang bayi itu atau membiarkannya, maka sebaliknya akan berlaku, di mana dikatakan hantu ini akan mengeluarkan dan menggunakan lidah ularnya yang panjang untuk menyedut darah dari mangsanya.